Mungkin satu soalan dan terus doktor jawab ke kita kumpulkan dia? Satu soalan saja, saya setuju. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Muhammad Nur Azmi bin Muhammad Isam, Muhammad Nur Azmi bin Muhammad Isam, Pelajar Kabupaten Tahun 4. Yang pertamanya saya ucapkan tahniah pada Dewan dan juga mahasiswa-mahasiswi SMPK kerana berada dalam Dewan ini dan merealisasikan satu hadis yang Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang kata Nabi, kamu tidak akan beriman, salah seorang kamu tak akan beriman selagi mana kamu tidak menyayangi saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri sendiri. Jadi untuk itu saya rasa kita perlu berikan tepukan kepada diri sendiri kerana mengambil tahu tentang saudara kita di Syria. Beri tepukan. Soalan saya yang pertama, saya tertarik bila Dr. Mujahid mengatakan berkenaan bagaimana pemuda di Syria berbeza dengan pemuda dan pemudi di tempat kita. Betapa mereka lebih mudah untuk kembali kepada Islam berbanding dengan kita yang mungkin agak susah dan mungkin tiada suasananya. Jadi mungkin di situ saya memohon pendapat daripada Dr. Mujahid, apakah sebenarnya yang menjadi faktor kepada mudahnya pemuda dan pemudi di Syria untuk berubah kepada Islam. Yang kedua, kita sendiri mengetahui rata-rata para dai yang mengikuti tarbiyah Islam itu sendiri, dia mengetahui Dr. Syekh Muhammad Said Al-Buti merupakan antara ulama yang menyokong kepada pemerintahan Bashar al-Assad. Maksudnya dia menyokong bahawasanya kekejaman Syria itu boleh dan sebagainya. Maka saya memohon penjelasan. Saya sudah faham, tapi saya mahu Dewan boleh faham pada malam ini. Untuk itu saya mohon Dr. Mujahid menerangkan sedikit lebih lanjut dengan Syekh Muhammad Said Al-Buti, insya-Allah. Jawab dulu. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah illa ma alimul hakim. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Memang berbeza. Cukup berbeza. Mungkin kerana leluhur mereka, nenek moyang mereka, darah daripada nenek moyang mereka yang mempunyai sifat seorang Islam yang kuat, dan mereka berada di suatu kawasan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terpilih. Kita rasa iri hati dengan mereka. Iri hati begini tidak menjadi salah, kerana ialah iri hati kebaikan. Mereka berada di kawasan yang mana mereka boleh berpeluang untuk menjadi syuhada, orang yang mati syahid. Sehingga kan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam suatu ceramah beliau mengatakan bahawa saya cukup iri hati dengan mereka yang berada di Palestin. Mereka boleh mati, saya tidak boleh mati. Nampak? Yang pertama. Dan kerana sifat orang, ialah orang Arab ni ada yang baik, ada yang buruk lah. Kita dah cerita pasal yang buruk tu kan. Kita cerita yang baik-baik. Sifat mereka ada yang baik, yang perlu kita contohi. Mereka ini walaupun nampak keras, tapi hati dia lembut. Hati dia lembut, terutama apabila menyentuh tentang Islam dan terutama menyentuh pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yang patut kita contohi. Kita orang saya jugalah. Kita ni jenis lembang ke lambat? Lambat, bukan lembang. Lembang lain. Kita ni lambat panas. Tahu lambat panas? Orang dah tahu revolusi, baru sekarang lambat. Nampak? Nampak tak? Banyak benda yang berlaku di negara Islam sekarang, tapi kita tidak mengambil cakna apa yang berlaku dalam negara Islam. Kalau saya tanya student saya sendiri pun tak tahu pasal isu semasa. Sebab apa? Tak baca. Berita pun tak baca. Berita harian apatah lagi
benda-benda yang di luar negara, CNN ke, Ikhwan Center ke, apa semua yang ada di luar negara berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku dalam negara umat Islam, tak baca. Baca pasal kongsi artis banyak. Betul. Kalau saya tanya, dia akan berkata, berat. Benda ni berat, kita kena fikir, kita nak enjoy. Kena ingat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat ni hadis Nabi ni. Man lam yaghz wa lam yanwi al-ghazwa ma tamitatal jahiliyah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak berperang, maksudnya tidak berjihad di jalan Allah, dan tidak terlintas sekalipun dalam diri dia niat di dalam hati untuk berjihad di jalan Allah, mata mitatal jahiliyah, mati dalam keadaan bentuk jahiliyah. Waliyadzubillah. Itu paling kurang kita terdetik dalam hati. Sekali pun tak apalah. Kita tak sensitif dengan masalah itu. Kita tak sensitif dengan masalah persaudaraan. Kita tak kuat. Orang Melayu tak kuat dari segi persaudaraan. Tak kuat. Tak sama macam Arab. Sebab Arab ni dia ada kabilah dia. Dia ada persaudaraan dia tu dari segi kabilah, keluarga dia. Sebab itu mereka kuat. Sebab itu mereka sensitif benda-benda macam ni. Okey. Soalan yang seterusnya berkenaan dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Memang kalau dikenali, memang Syekh Ramadan Al-Buti ini merupakan seorang ulama besar, seorang ulama besar di dalam Syariah, dan dia memang membaca khutbah lah. Kalau kita pergi Masjid Umawi hari Jumaat, dia yang baca khutbah Jumaat. Dia memang cukup orang alim yang begitu hebat. Ayah dia pun hebat, dia pun hebat, anak dia pun hebat. Tetapi dia punya pandangan yang berbeza dengan pandangan ulama-ulama Syariah yang lain. Yang mana dia begitu menyokong apa yang dia menyokong Bashar al-Assad. Dia menyokong Bashar al-Assad, tetapi ulama-ulama lain tidak menyokong. Tidak menyokong kerana mereka berpendapat bahawa Bashar ini melakukan kezaliman yang begitu hebat kepada orang Islam, kepada muslimin. Jadi perlu ditentang, perlu ditentang. Dan mereka ini tidak dipanggil sebagai gubah ataupun penderhaka kepada kerajaan Islam. Saya rasa setakat itulah saja dulu. Ada soalan lain? Soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama maksudnya di Jauh dari Berbatan Pahimah. Ini saya tanya pada doktor lah. Mungkin doktor boleh jelaskan secara lebih jelas lagi. Selain daripada doa, apa peranan kita sebagai mahasiswa untuk sumbangan kita kepada Syria, terutamanya dari segi pembinaan umat di kawasan kampus lah. Kita spesifikkan kat kampus kita lah. Apa yang boleh kita sumbangkan untuk pembinaan umat di kampus kita ni buat sekarang ni, supaya kita haraplah hadirin yang datang malam ni, kalau boleh selepas keluar daripada dewan ni, at least dia tahu apa yang dia nak buat selepas ni. Terima kasih. Jawablah. Saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang bertanya kepada baginda, mata sa'ah, bila wahai Rasulullah kiamat? Jangan ingat kita saja-saja duduk cari pasal kiamat ni. Bila sahabat zaman dulu kita tanya, bila kiamat? Bila kiamat? 2012 ke ni? Dia tanya. Orang duduk situ. Lalu Nabi jawab bijak. Psikologi. Madza a'dadta lis-sa'ah? Apa yang kamu persediakan untuk menghadapi kiamat? Jangan ada usin dia tanya pasal bila berlaku. Muat ke dia tak? Nampak tak? Apa yang kita boleh buat? Baik. Betul.
sebagaimana yang disebut oleh seorang ulama, kum daulatul Islam fi anfusikum takum fi ardikum. Maksudnya apa? Dirikanlah sebuah negara Islam dalam diri kamu, nescaya tegaklah Islam di tempat kamu. Anda semua adalah pahlawan dan serikandi Islam. Di atas bahu anda semua lah, sama ada sinar Islam itu gemilang di negara Malaysia ini ataupun gelap. Di atas bahu anda semua. Kalau anda semua tidak mahu menerima tanggungjawab ini, siapa lagi Islam nak harapkan? Perlu kita ingat, apabila ada pertemuan di antara Islam dan bukan Islam, sesiapa yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang kafir dia tidak membezakan semua orang Kelantan, semua orang Johor. Orang Johor aku tak bunuh, orang Kelantan yang aku bunuh. Sama je. Apabila kamu menyebut nama Allah, semua sama. Dia tak kira. Dia jadi di atas bahu anda semua lah. So bagaimana nak buat? Jadikanlah peribadi anda sebagai peribadi orang Islam. Tak, saya dah pakai tudung lah doktor. Tudung tapi bertelanjang. Ramai. Jelas. Betul tak? Senang. Perlu saya nak tunjukkan kepada jumlah yang ramai di sini. Di antara protokol orang Yahudi, protokol Zionis Freemason disebut, antaranya ialah apa? Kita rosakkan pemudi-pemudi Islam, maka rosaklah Islam. Perempuan dan arak disebut dalam protokol yang lain. Perempuan dan arak lebih hebat bahayanya daripada 1000 meriam. Perempuan dan arak, mar'atun wa ka'sun, perempuan dan arak lebih hebat penangannya daripada 1000 meriam. Lelaki boleh bertahan dengan 1000 meriam, tetapi dia tak boleh bertahan dengan seorang perempuan. Kalau rosak pemudi Islam, maka akan rosaklah generasi orang Islam. Sebab itu mereka tuju pada orang perempuan. Itu tidak bermakna kita tak tuju pada orang lelaki. Kalau rosaklah keturunan orang Islam, akan rosaklah generasi yang seterusnya. Sekarang hampir 160,000 anak tak sah taraf yang didaftarkan. Itu yang didaftarkan. Mana yang tak didaftarkan? Daripada orang Islam, daripada pemudi-pemudi kita. Saya tak nak suruh kami kahwin awal, tak. Itu salah. Maksudnya, yang lelaki ke yang perempuan itu ada mission, ada misi dia. Aku nak contoh, aku nak kahwin, contoh. Aku nak kahwin ni untuk senang-senang, tak ada misi dia. Sebagaimana saya kisahkan kisah ibu dan bapa Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ada misi dia kahwin. Bukan saja-saja dia nak kahwin pasal dia tu dentist, orang ni physician. Aku nak kahwin. Tak, dia ada misi dia. Ini yang kita nak. Jadi apabila balik nanti, yang pertamanya, perbaikilah diri anda. Jadikanlah diri anda sebuah negara Islam yang ada di dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Cegahlah kemungkaran yang berlaku dan suruhlah perkara yang baik. Masjid Pusat Islam
menanti anda semua subuh nanti. Jangan ketawa, jangan ketawa. Saya cabar anda semua, besok begini penuh di Masjid Pusat Islam. Siapa sanggup? Kita bersemangat tadi melihat takbir masjid subuh besok. Kalau sekiranya boleh penuh macam ini masjid, insya-Allah kita boleh menang. Yahudi yang pun akan takut melihat USN Kubakria macam ni. Betul. Tapi kalau Masjid Pusat Islam tu tinggal cicak sahaja yang beriman, Yahudi kata tak layak tengok sini. Yang lelaki, harap anda tukarlah, bukan tukar jantina, tukarlah diri anda kepada seorang Muslim yang hebat. Yang perempuan, tukarlah pribadi anda menjadi muslimah yang sejati. InsyaAllah, jika sekiranya anda semua mampu melakukan perkara tersebut, itu adalah pertolongan yang paling besar, bukan kepada anda sahaja, tetapi ke seluruh masyarakat Islam. Lepas tu balik ke kampung masing-masing, ubahkanlah masyarakat kita. Itulah cara sebagaimana yang disebut oleh Khalid bin Sha'ad tadi. Wallahu a'lam.